tertinggal, ada banyak mesej yang penting yang kita akan belajar bersama pada hari ini. Jadi Ustaz, pada hari ini kita nak mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Rasa sangat betul Ustaz ini Ustaz. Ya. Kerana sudah juzuk yang pertama sudah habis kita pelajari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pilih kita, masih lagi beri kesempatan kepada kita, masih lagi beri kemudahan kepada kita, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar pula ataupun kita melihat pula Ustaz juzuk yang kedua, permulaan juzuk yang kedua. Maka perjalanan kita masih jauh tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita, kurnia kesihatan kepada kita dan kurnia kemudahan, semangat, kekuatan buat kita untuk kita terus mendalami firmanullah ataupun kalam Allah. Bukan kita baca kalam manusia ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar, kita dengar, kita baca satu kalam yang sangat istimewa di atas muka bumi ini. Iaitulah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlaskan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catat dalam mizan kebajikan kita insya-Allah. Jadi permulaan ini untuk kesekian kalinya kita mula pertemuan kita dengan kita membaca surah yang menjadi kekuatan dalam solat kita Ustaz, dalam hidup kita Ustaz. Surah Al-Fatihah yang kita tidak pernah lupa untuk membacanya setiap kali kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ummul Kitab ataupun Ummul Quran surah Al-Fatihah. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya, membacakan Ummul Quran pada hari ini, memulakan musim kedua kita Ustaz ya, bagi juz yang kedua pada hari ini, halaman yang ke-22, di mana kalau katakan juz yang pertama ini bercerita tentang hati manusia ya, ada yang hidup, ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang mati. Dan Allah menceritakan tentang Bani Israel. Maka pada bahagian yang kedua ataupun juz yang kedua ini masih dalam surah Al-Baqarah, surah yang amat panjang, sanamul Quran, iaitu puncak kepada Al-Quran ini. Kita ingin mendalami kepada muka surat 22, apakah sinopsis yang boleh kita belajar bersama. Mari kita saksikan. Pada ayat 142 hingga ayat 143 kita akan melihat kepada pengalihan, perubahan kiblat bagi umat Islam yang berada di Madinah. Selepas beberapa belas bulan Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, kali ini Allah mengubahnya ke Masjidil Haram. Dan pada ayat 144 hingga 145 dijelaskan tentang pengalihan kiblat ini dan diceritakan tentang apakah manfaat di sebalik perubahan kiblat ini, kesan kepada orang-orang yang diberikan kitab, iaitu di kalangan Yahudi, Nasrani, dan apa kaitan dengan kita yang hidup pada tahun ini untuk mengambil pelajaran yang amat besar berkaitan dengan kita adalah umat wasatan yang akan disentuh pada halaman 22 ini. Jom kita mulakan dahulu pada ayat 142 hingga ayat 143. Tuan-tuan yang berada di rumah ya, ambil mushaf, kita buka bersama. Kita harapkan dengan ayat pada halaman 22 ini akan memberi inspirasi lebih mantap tentang hidayah daripada Allah SWT. Jom Ustaz, kita mulakan. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya,
Ustaz sebut tadi memberi inspirasi Ustaz. Ya, betul. Saya pun rasa sangat-sangat terinspirasi hari ini dan syukur, kita patut bersyukur pada Allah SWT kerana masih lagi dikurniakan kesempatan untuk kita bersama dengan kalamullah. Jadi kita nak baca ini bermula pada ayat yang ke-142 sehingga ayat 143 Ustaz. Setengah muka surat. Setengah muka surat untuk permulaan ini, dan saya rasa saya bercadang untuk membacakan taranum Hijaz lah Ustaz. Saya nak mula dengan taranum Hijaz. Lama tak baca Hijaz. Ya. Saya nak cuba Ustaz. Jadi saya nak jemput sahabat-sahabat para penonton semua untuk sama-sama ikut baca. Saya yakin dan percaya, semalam pun saya tengok banyak sekali sahabat-sahabat kita di Facebook Ustaz yang berjaya meneka taranum yang dibaca oleh Ustaz Tirmizi. Taranum Sobat, taranum Nahwan. Taranum Nahwan Ustaz. Jadi subhanallah, bagus Tahniah kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Tinggal lagi kami nak dengar tuan-tuan pula baca nanti. Satu masa nanti insya-Allah kita nak dengar pula suara sahabat-sahabat sama kita. Ada di studio ataupun ketika kita melawat sahabat Al-Quran yang berada di seluruh dunia. Bukan sekadar di Malaysia ya. Doakan mudah-mudahan insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 142. Terima kasih banyak Ustaz. Panjang Ustaz. Panjang ya. Kalau nak ulang balik pun yang mana satu nak diulang tu, ulang semua dah Ustaz ya. Tetapi apa pun kita melihat kepada apakah maksud daripada ayat 142 memulakan juz yang kedua kita. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia berkata, adakah yang telah memalingkan mereka orang-orang Islam dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya. Katakanlah Muhammad ya, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ini adalah satu ayat yang antara 4 ayat dalam halaman ini, tuan-tuan yang berada di rumah, inilah ayat yang paling pendek tetapi isinya ini amat besar ya. Sayaqulus sufaha, Allah memulakan dengan perkataan apa istilahnya Ustaz, dia membawang ke ya, golongan sufaha ini. Golongan sufaha siapa? Allah gelarkan kepada orang yang komen kepada Nabi, ni apa pasal pula tukar-tukar kiblat ni? Ya. Di mana peristiwa bila Nabi solat, dalam solat itu mendapat wahyu untuk tukar kiblat ya. Pada orang-orang sufaha, Allah menggelarkan orang yang suka membawang ini sebagai sufaha. Orang yang
akalnya rendah ataupun bodoh. Oh, subhanallah. Ini kira Dahsyat garang kalimat, okey, Allah memberitahu ini. Nak beritahu kepada kita sebagai umat Islam bahawa bab-bab agama jangan dikomen dengan cara untuk sarkastik, ya, untuk sindir-sindir, untuk parody, untuk dipermain-mainkan. Dan dalam konteks orang Yahudi ini, dia suka memain-mainkan Nabi. Salah satunya dia bertanya, ni apa pasal ni, ya? Orang-orang Islam ni dia bertukar-tukar pula ni, kan? Tak teguh pendirian. Dia bertanya, tapi pertanyaan dia tu seolah macam nak perli. Allahuakbar. Bukan tanya, dia bukan betul-betul nak tahu kan. Dia betul. mempersoalkan. Allah. Itu yang kita dah belajar pada juz yang pertama, bahawa Bani Israel ini dia suka mempersoalkan pada Nabi Musa, apa bila suruh sembelih lembu, mahi kan, apa lembu kan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sikap yang dicela di dalam Al-Quran dan di dalam kehidupan kita. Inilah perkara untuk adik-adik di rumah, ya. Ayah suruh minta untuk buang sampah ke, ya, abah sampah yang kanan ke kiri, janganlah tanya begitu, kan. Nanti abah kata kanan kiri atas depan, dia sampai atas langit nanti baru tahu. Dia suruh solat lah. Alung solat sekarang, Abang Angah solat sekarang. Solat apa Padahal tak sudah solat asar kan. Berapa rakaat contohlah maksudnya. Perkara-perkara itu kan. Kena didik lah maksudnya anak kita. Perlu dididik. Walaupun memang kita menggalakkan bertanya soalan, bagus ya untuk belajar, tetapi jangan bertanya-tanya untuk mempersoalkan, ya, tetapi untuk menyoal. Baik. Jadi di dalam hal ini, ya, Allah mengajar kepada Nabi, katakanlah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kepada mereka, Allah lillahil masyriq wal maghrib, ya, untuk Allah lah segala timur dan barat, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Subhanallah. Ini ayat yang amat mantap. Betul, ya tuan-tuan, mari kita beri perhatian kepada istilah yahdi may yasha. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya bila bercakap tadi tentang kiblat, maksudnya bercakap tentang kiblat, Allah boleh je nak pergi ke sana ke, pergi ke sana ke, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kalau Allah pimpin kita, pimpin tuan-tuan untuk menghadap kiblat. Kita kena faham bahawa sebenarnya bila Nabi dah menghadap ke Masjidil Aqsa, bila menghadap kepada Masjidil Haram, itu menyebabkan kena ubah kebiasaan. Betul. Ya, bagi tuan-tuan, kita mungkin tak ada masalah yang lahir Islam untuk menghadap kepada Masjidil Haram. Tetapi apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini, mengubah kebiasaan itu kerana Allah, itu bukan mudah. Subhanallah. Bukan mudah. Pasal yang berat kat sini nanti akan disambung lagi pada ayat seterusnya. Yang beratnya bukan pasal kena ubah secara fizikal, tapi orang kecam. Ya, kalau tuan-tuan katakan daripada selama ini selalu makan borak tapi pukul 12 tiba-tiba je senyap dan baca Quran. Masya-Allah. Ya, bagi setengah orang kalau duduk seorang-seorang dekat rumah, tadi ada dekat Facebook tadi kata saya duduk seorang-seorang kat rumah untuk mendengar, itu mungkin tak berapa ada masalah. Tapi kalau di pejabat, ya, tiba-tiba je nak baca Quran, ya, nak ubah jalan hidup atas hidayah, ini sebenarnya adalah sukar, tetapi kalau orang itu sendiri mampu untuk mengikut hidayah Allah, itulah jalan siratal mustaqim, jalan lurus, ya. Jadi ini adalah bahagian ayat 142 disambung dengan ayat 143, ya. Ustaz boleh tak Ustaz, ayat ni panjang tapi nak minta Ustaz baca sampai syahidah sahaja, pasal isi daripada ayat ini, ayat ini 143. Betul, Ustaz. Ya, pertengahan surah Al-Baqarah. Betul. Pertengahan, betul. Pertengahan surah Al-Baqarah. 286 surah Al-Baqarah. Tengah-tengahnya ayat 143. Dalam ayat ini ada perkataan pertengahan, Ustaz. Okey, baik. Sampai syahidah, Ustaz. Ya, ada sampai syahidah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca. Saya nak cuba menjawab sikitlah, Ustaz. Ya. Boleh, Ustaz? Dan sambil Ustaz baca tentu, nanti tuan-tuan yang berada di rumah cuba kena pasti apa kaitan ayat ini dengan saya ada bawa sesuatu ni. Subhanallah. Okay. Ada mangga yang dihadiahkan. Masya Allah. Tetapi orang yang menghadiahkan pun tak beritahu siapa yang tiba-tiba dia sampai dan terima kasihlah. Ya, terima kasih diucapkan, ya. Apa kaitan mangga ini dengan ayat 143? Boleh lari taranum ni nampak. Silakan. Nampak mangga. Okey, baik, kita nak baca ayat sebahagian ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu
شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Ila akhir ayat. Masya-Allah Ustaz ya, daripada ayat 143 bersambung daripada ayat 142 tadi ya, perubahan kiblat, orang-orang yang kurang akal mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, arahan daripada Allah. Sebenarnya bila Allah cakap yahdi may yasha dalam ayat 143 42 itu sebenarnya Allah pimpin menuju ke kiblat, itu satu hidayah. Satu hidayah. Kemudian apa lagi, bila Allah pilih pergi ke kiblat yang berubah itu sebenarnya nak menunjukkan Allah pilih Rasul ini sebagai Rasul pilihan. Jadi selama ini Rasul menghadap Masjidil Aqsa, jadi orang Yahudi cakap tengok dia satu geng yang kita yang sebenar betul masuklah agama Yahudi, bukan masuk Islam. Tapi bila Allah palingkan kali ini, kalau sebelum ini sudah Nabi berdakwah selama beberapa belas bulan, kali ini kita berbeza. Wahai kaum Yahudi, bahawa sebenarnya siapa yang betul? Kami. Pasal apa? Pasal kalau orang Yahudi ini dia tak kisah Ustaz ya, kalau dia tak kisah, dan sebenarnya perkara ini ada dalam Taurat juga. Kalau mereka tak kisah tuan-tuan, mereka pun ubah-ubahlah. Kan macam tuan-tuan yang berada di rumah, tuan-tuan tahu tak kiblat bagi orang yang beragama lain daripada Islam? Ada kita kisah. Aku kisah kan. Tetapi kerana Yahudi ini tahu bahawa kalau berubah itu bukannya sekadar satu perubahan, dia kisah pasal apa, perkara itu ada ya di dalam Taurat, dan lebih daripada itu mencerminkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mesej Islam yang benar, dan mereka rasa offended. Ya, dia rasa macam ni apa pasal pula ni, tapi sebenarnya dalam hati mereka, alamak kita dalam bahaya ni. Yang kedua, dan bercakap tentang hidayah ini juga Ustaz, ini di Madinah. Kiblat dekat Mekah. Di Mekah Ustaz masih lagi ramai orang yang musyrik. Tetapi apa mesej kat situ? Bila dah menghadap kepada kiblat ini, satu hari itu mesejnya, clue dia, satu hari nanti kiblat ini, Kaabah ini akan dibersihkan. Betul, masya-Allah. Jadi maksudnya ada clue, kalau dah mula menghadap ke Masjidil Haram, bersedia tempat ini akan dibersihkan oleh Allah. Proses itu berjalan daripada Madinah sampailah kepada peristiwa Fathu Mekah. Itu semua jalan-jalan hidayah sampai kita sekarang ini dapat menikmati Kaabah yang bersih, Safa wal Marwah tidak ada berhala, kerana itu bermula sejarahnya pada ayat 142. Jadi pada ayat 143 itu, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Ustaz ya, ada banyak kefahaman tentang umat pertengahan ini. Apa antaranya? Salah satu penerangan di dalam di kalangan mufassir adalah mudah ceritanya adalah umat yang adil. Adil antara dua ekstrim, antara ekstrim berilmu ya tapi tak buat, dengan ekstrim buat tanpa ilmu. Itu yang ada di dalam surah Al-Fatihah ayat 7 itu. Ini menjelaskan lagi lah. Maksudnya ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai dia ada ilmu tapi pandai Ustaz, bila ada ilmu hari Sabtu jangan tangkap ikan, dia letak hari Jumaat. Dia pandai nak pusing-pusing tu. Jadi accountant dia tahu macam mana orang tak check. Kalau check dekat bank, mana ada check 0.1 sen, 0.1 sen. Kalau hilang pun kita tak tahu Ustaz. Tapi bagi orang yang ada ilmu untuk programming, ya, dia tahu macam mana nak buat, akhirnya jadi jutawan. Ataupun doktor ke, ataupun apa-apa saja profession, bila seseorang itu tidak berteraskan kepada ilmu yang membawa pada amal. Tetapi bagi orang yang waladhdallin adalah orang Kristian ya, orang Nasrani, dia beramal tetapi tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Ekstrim juga. Ekstrim beramal tak ada ilmu, sampaikan dia kata tak payah kahwinlah. Kan, kita nak menuju kepada akhirat, ya, kita nak bersihkan. Tapi kalau yang peringkat orang Yahudi ini, kalau boleh dunia ni dia nak sapu habis. Kan, disebabnya sejarah riba di kalangan orang Yahudi ini dia buat sebenarnya untuk dia tak ada riba. Tapi dia nampak dia ustaz orang Melayu yang okey riba. Ada. Ya, jadi mereka nakkan dunia ini kalau boleh milik mereka. Jadi itu adalah satu sudut berkaitan dengan pertengahan. Dan selain daripada itu, pertengahan ini juga bercakap tentang keseimbangan Ustaz ya. Dalam hidup kita ini, kalau kita tengok inilah kan,
kita nampak sedap ni. fizikalnya mangga kan. Ustaz. Tapi bukan sekadar kita nampak fizikalnya saja, kita nampak subhanallah, Allah yang menciptakan. Kalau ini sedap kan. Kalau Allah kata okey makanlah di dunia ini, tapi berpada-pada, jangan melampau-lampau. Betul. Jangan melampau. Pasal melampau-lampau juga kan. Kalau katakan yang kita bincang sebelum ni, kita bincang juz pertama musangking Ustaz ya. Mungkinlah juz kedua ni kita bincang mangga ya. Bukan suruh beli mangga ya. Kita nak cerita bahawa jangan ekstrim. Betul Ustaz. Jangan ekstrim makan mangga sampai demam. Boleh mudarat Ustaz. Boleh mudarat. Ya. Dan lebih daripada itu, kalau kita dah dapat rasa sikit sedapnya, Allah. maksudnya Allah ada cakap bahawa nanti di akhirat nanti dalam juz yang pertama, buah mutasyabiha. Lebih kurang sama, tetapi rasanya tak sama. Lebih kalau sini sampai begitu ya. Di akhirat nanti tak payah beli, tak ada musim. Ganjaran bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh seperti tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi keseimbangan dunia akhirat ni penting. Selain daripada melihat bahawa ini bukan sekadar fizikal, tapi kita tahu subhanallah hebatnya Allah, daripada air hujan yang sama tapi boleh menghasilkan buah-buahan yang pelbagai jenis. Masya-Allah. Jadi itu adalah umat pertengahan. Dia bukan terlampau materialistik. Ya, bukan duniawi semata-mata, dan bukan sekadar lihat akhirat kan. Betul. Jom jemput ustaz makan mangga, tak payahlah tunggu mangga di syurga. Contohnya kan orang nak hadiah pun kita tak nak. Ya, jadi itu pun juga bercakap tentang wasatan, pertengahan di dalam kehidupan kita. Dan bila kita menjadi umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, kita akan menjadi, agar kamu menjadi saksi kepada manusia dan rasul menjadi saksi kepada kamu. Ya, apa maksud saksi ini? Maksudnya kita boleh melihat bagaimana sistem keadilan di dunia, dan bagi umat Islam kita akan membawakan keadilan, cara melihat macam tadilah. Bukan terlampau ekstrim dunia, bukan terlampau ekstrim akhirat, tetapi dunia ini nak dibawakan sampai ke akhirat. Ya, jadi perspektif itulah yang bagaimana jadi begini ya, pada pasal Ustaz ya. Bercakap tentang orang yang dimurkai, dia ekstrim ilmu. Ada orang terlampau teori dia tinggi sangat tapi tak buat pun. Kan? Ataupun orang yang nak buat, tak payahlah dengar My Quran Time, buat saja. Ada satu ekstrim lagi. Betul. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan perkara ini? Namanya ialah Quran. Allahu akbar. Quran ini kalau kita belajar Ustaz ya, My Quran Time ni dia rasa macam satu lapis, kemudian kita baca balik semula. Betul, Ustaz. Macam ada lapis lagi. Bahagian intelektual tak pernah habis. Betul, Ustaz. Tapi dalam masa yang sama dia mengunggah kepada emosi spiritual kita. Ya, jadi ini adalah apa yang ada daripada halaman yang kedua ayat 143, dan hari ini kita nak melihat satu perbendaharaan kata daripada muka surat ini. Perbenaran kata ini akan muncul pada ayat 144, tapi kita tengok dahulu apakah perkataannya. Perkataannya ra'a. Itu yang ada di atas skrin. Maksudnya apa? Ialah lihat, tengok dan hayati. Ya, 328 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan jumpa pada ayat 144 nanti insya-Allah ya. Qad nara ya. Sesungguhnya kami melihat. Kami melihat itu Allah ya, bersama dengan kerajaan Allah melihat satu peristiwa penting. Mengapa peristiwa penting? Peristiwa Nabi ini ya, sambung balik kepada yang atas tadi itu pada ayat 143, bila Nabi ini bercakap tadi tentang kiblat. Ada orang yang kami tidak memerintahkan engkau wahai Muhammad berkiblat dahulunya ke Baitul Maqdis. Kemudian kami perintahkan supaya berkiblat ke Kaabah, melainkan untuk kami menguji bagi menzahirkan siapa di kalangan kamu yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Betul, Jadi kiblat tadi ada orang komen. Nabi tak ubah, tapi bila ubah itu sebenarnya nak check, Allah nak uji siapa yang nak betul-betul ikut Nabi ataupun luar macam ikut Nabi. Kan? Pasal nanti dapat harta ghanimah, dapat harta rampasan, tapi rupanya di dalam masya-Allah tikam belakang. Ya, jadi ada sahabat bertanya, yang dulu kita sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa tu diterima ke tidak? Allah cakap, wa ma kana Allahu liyudhi'a imankum. Ya, Allah tidak akan menghampakan, mensia-siakan iman kita. Jadi bagi tuan-tuan, ada yang kata saya selama ni baca Quran tapi tak faham ustaz. Tapi saya betul-betul beriman nak itulah yang mampu saya buat.
Allah tidak akan sia-siakan. Walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Allahu Akbar, Ya. Ustaz. Walaupun tuan-tuan kata bahawa saya dengar Quran Time ni berkali-kali, Allah. kan? Ustaz Fazrul tu cakap laju sangat. Allah tidak sia-siakan urusan tuan-tuan sekalian, Ya. kerana Allah innallaha binnasi laraufur rahim. Apa perkataan special di situ? Rauf. Mari sama-sama kita perhatikan selepas kita berehat sebentar. Ustaz. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita melihat kepada halaman ke-22. Halaman pertama bagi juz yang kedua bercerita tentang kiblat sebagai satu manifestasi bahawa perubahan itu menandakan identiti sebagai seorang Islam ini bukan sekadar kita sama sahaja, tetapi Allah ingin bina identiti itu untuk umat Islam di Madinah, dan mesej juga untuk kita bahawa kiblat bukan sekadar menghadap Masjidil Haram, tetapi sejarahnya itu bercakap tentang akidah, keseimbangan dan juga penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita meneruskan, mari kita sama-sama melihat kepada segmen tajwid bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tan Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, seperti biasa kita perkongsian tajwid kita, dan saya nak jemputlah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk kalau kita kata separuh masa kedua ni, yang setengah separuh masa kedua kita ni untuk share, untuk sebarkan perbincangan dan juga bacaan kita pada hari ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat lagi, banyak lagi rahmat Allah SWT turunkan pada kita. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan lupa untuk bergabung dengan kita, Ustaz. Betul. Ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram kita, Sahabah Al-Quran. Boleh bergabung kat situ, apa juga persoalan yang nak ditanyakan, hukum tajwid dan sebagainya, dan kita boleh ikuti di YouTube My Quran Time Official, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, My #Quran Time, dan juga Instagram kita My Quran Time Official kat situ, Ustaz. Dan tajwid, segmen tajwid yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua pada hari ini, iaitulah kita nak menyambung satu lagi golongan pembaca ataupun pelajar Al-Quran. Tapi itu sebelum itu, Ustaz, ya, sebenarnya bila cakap tentang sahabat Al-Quran tadi, sebenarnya ada adik Nur Adlina Shah Irwan. Adik Nur Adlina akan menjalani pembedahan ya di kepalanya, ya. Dia ditangguhkan, ya, kerana semalam dia panas demam sampai 40 darjah Celsius. Jadi 3-4 hari ini memang mencabar. Mohon kepada sahabat Al-Quran semua untuk mendoakan kesembuhan, ya, kelancaran, ya, bagi adik Nur Adlina Shah Irwan, ya. Baik, Ustaz, kita sambung dengan tajwid kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan, permudahkan urusan adik kita, insya-Allah. Jadi untuk segmen tajwid kita nak sambung perbincangan semalam tentang pembaca Al-Quran. Kategori pembaca Al-Quran masuk pada kategori yang ketiga, kalau kita dah bincangkan sebelum ni, dan yang ini yang ketiga, kategori pembaca Al-Quran yang ketiga, musi'ud ma'zur, iaitulah orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak bertepatan dengan hukum tajwid, tetapi tidak mahu mempelajari dan memperbaiki bacaan. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, bahaya, sebab kita baru je belajar tadi ummatan wasata, pertengahan ataupun bersederhana, adil. Jadi kita tak boleh terlalu bersederhana. Tak apalah, saya baca asal bunyi, saya qulu supaha minan nasi. Tak boleh macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tak boleh terlampau ekstrim sangat, Ustaz. Saya qulu subah Allah Akbar, itu apa cerita pula tu, Ustaz? Maksudnya terlalu ekstrim, nak sangat taranum dan sebagainya, tak boleh. Maknanya yang pertengahan. Jadi kena ambil iktibar dan perhatian betul-betul supaya kita tidak menjadi terlalu meringankan
dari sudut aspek bacaan kita, dan jangan terlalu kita ekstrim sangat ataupun kita terlalu tekan sangat dari segi taranum dan sebagainya Ustaz. Yang penting kita nak mencapai tartil itu. Kan kita belajar sunni tartil kan, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat, sempurna sebutan, kalimah dan sebagainya Ustaz. Masya-Allah. Dan ini pun saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sahabat penonton sekalian ingat pesanan daripada panel kita Dr. Anwar Hasin tu hari pun berkongsi dengan kita tentang ekstrim dalam bertaranum dan sebagainya. Mudah-mudahan Ustaz. Masya-Allah, ini maksudnya bila bercakap tentang ayat 143 tadi itu ummatan wasatan itu di mana-mana Ustaz ya, dalam baca Quran, berada di rumah, bekerja, dalam kita buat baik, dalam kita macam-macamlah ya. Kita perlu berada di pertengahan, dan cara pertengahan itu ada orang kata tengah tu maksudnya memang kena kira ukur ke? Bukan begitu. Ya, kaedahnya ialah apabila seseorang itu berteraskan kepada hidayah daripada Allah. Itu sebabnya kalau ayat 143 tadi, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ini berat bagi orang-orang yang berada pada waktu itu nak ubah ya. Orang-orang Yahudi memang susahlah. Betul. Kecuali orang yang diberi hidayah. Jadi kalau kita nak jadi ummatan wasatan, satu mesti rujuk hidayah ya. Bukannya main-main saya rasa tengah-tengah tu kita jadi laki setengah perempuan setengah. Itu kita punya tafsiran. Tetapi perlu mengikut kepada Allah. Dan ayat 143 tadi Ustaz ya. Kalau kita ambil hujung itu tadi, innallaha binnasi la raufur rahim. Biasanya kalau kita ada masalah ke cabaran ke, kalau kita jumpa orang Ustaz ya. Kita jumpa orang, kita bercakap dengan kaunselor. Kadang-kadang kita amat beremosi ketika bercakap kan. Sampai saya ada seorang tanya saya soalan Ustaz ya. Dia tanya Ustaz ini sampai akhir sekali saya cakaplah puan begini-begini saya cadangkan kan. Dia kata Ustaz tak faham masalah saya. Dia tanya saya tapi dia kata saya tak faham kan. Memang saya tak faham kan. Pasal apa? Yang betul-betul rauf, yang betul-betul kasih sayang, yang memahami Allah. Innallaha binnas laraufur rahim. Sebenarnya bila berlaku peristiwa perubahan ini, bising di Madinah itu, dan semua orang hatinya remuk rendamlah Ustaz ya. Remuk rendam ke remuk redam. Okey Ustaz ya. Kerana apa? Kerana orang Yahudi ini memang dia menghina Nabi, tetapi Allah cakap innallaha binnas laraufur rahim. Dan disambung dengan ayat 144 145. Jom Ustaz. Baik Ustaz. Ramai sekali sahabat-sahabat di Facebook ni, sahabat-sahabat kita semua yang request macam-macam taranum Ustaz. Ada ras, ada yang nak suruh baca Nahawan, ada yang nak Hijaz, Bayati, maklumlah. Betul lah Ustaz. Rasanya mungkin Ustaz kalau boleh lebihkan sikit, kalau tak hari ni masa akan datang. Betul, kan. Pasal biasanya Ustaz pakai baju satu warna. Tapi hari ni pasal musim barulah katakan. Jadi banyak warna, banyak lagu. Mungkinlah tu ya. Silakan Ustaz. Baik Ustaz. Saya masih lagi tertarik dengan taranum Hijaz tadi Ustaz. Hijaz lagi. Saya nak sambung lagi tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk saya baca dengan taranum Hijaz. Sebab tu kita nak jemput tu sahabat-sahabat semua bergabung di di platform-platform kita tu supaya boleh melihat kat situ saban waktu kita sebut taranum apa Jadi saya nak sambung bacaan ini ayat 144 sehingga 145, dua ayat tapi panjang ayat dia dengan taranum Hijaz, bacaan murattal insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 144 145 ini menyambung kepada peristiwa tadi ustaznya, perubahan kiblat ini, satu peristiwa kalau katakan tuan-tuannya ada peluang ke Madinah ya, masjid apa Ustaz? Masjid Qiblatain. Ya. Insya-Allah kita doakan ya, mungkin tuan-tuan nanti ada peluang ke umrah haji ya, kita boleh pergi ke situ. Tadabbur muka surat 22 ini amat menyayat hati bila penggunaan perkataan apa? Qad nara. Kita dah belajar tadi ra'a itu ya, bila disambungkan kami ya, maka dia jadi nara ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama ya, iaitu kami melihat wajahmu Muhammad sering mendongak ke langit. Subhanallah, ini adalah ayat yang amat sedih, dalam masa yang sama menceritakan betapa Allah amat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita mudah je lah ustaz ya. Kalau tuan-tuan yang berada kat rumah ya dah perasan bahawa ada sesuatu yang hilang daripada blok yang kedua ini ataupun selepas kita rehat tadi, iaitu hilang mangga. Kan? Itu tandanya tuan-tuan adalah, kalau katakan tuan-tuan cakap kami semua nara, kami melihat. Ya, lihat secara luaran. Ya, ada beza nara dengan nazara ya, ataupun ra'a dan juga nazara. Jadi lihat secara luaran kepada siapa? Kepada Nabi yang taqalluba, iaitu gelisah memandang ke langit. Memandang ke langit. Nak ceritanya apa? Kalau di dalam Al-Quran ini ada banyak nabi ya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, ada 70 tempat lebih kuranglah yang bercerita tentang Nabi Musa, dan Nabi Musa ini ketika dia mendapat bantuan daripada Allah, biasanya Nabi Musa akan minta. Betul Ustaz. Minta ya Allah, aku ini pernah membunuh orang kan, pernah tolak tu. Kemudian aku ini tak berapa lancar, mintakan akhi, datangkan saudara, minta. Bila minta Allah bagi. Tetapi dalam ayat yang ke-144 ini, bila Allah kata qad nara, masya-Allah, Nabi tak minta Ustaz. Nabi tak minta. Dia kalau ayah yang amat sayang, bila dia tengok anak tu dah muka begitu je, ayah yang penyayang dia dah mula dah ada apa ni Ibrahim, kan begitu kan? Dia akan mula pasal ayah penyayang, dan ini Allah yang Maha Penyayang. Bila tengok Nabi gelisah sahaja, maka Allah dah faham dah. Masya-Allah. Ada sesuatu. Dan apakah sesuatu yang Allah bagi? Allah terus dia bagi falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Subhanallah. Ya. Nabi memandang saja, tak minta. Ya. Allah kata apa? Kami palingkan, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berpalinglah. Ini adalah seruan ataupun arahanlah kepada Nabi. Tapi sebenarnya awal-awal lah ustaznya, kalau katakan anak kita lah kata nak main bola kan. Abah nak main bola. Hujan kat luar tu. Maksudnya tak boleh lah tu kan. Nak main bola abah kan. Hujan kat luar kan. Nak main bola abah 3 kali tak boleh ya. Dah lama dia monyok situ, kemudian tengok hujan dah okey, ayah cakap pergi main. Allahu akbar, masya-Allah. Pergi main itu arahan, tapi dalam pergi main itu ialah keizinan. Di sini Allah kata fawalli. Ya, keizinan daripada Allah ini adalah satu. Masya-Allah. Ya. Walaupun ayah cakap pergi main, tapi bagi si anak, yes, ayah sudah izinkan. Bayangkan saya Ustaz cerita ni, kita berada di Masjid Qiblatain tu. Subhanallah. Mesti
tergenang Masya air Allah. mata Ya, Ustaz ya Masya bila Allah, Ustaz. berada bila kita tadabbur betul-betul ayat ini. Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadap kepada kampung halaman lah ya. Apatah lagi bercakap tentang legacy daripada Nabi Ibrahim. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ya. Apakah dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang yang diberi kitab tahu bahawa peralihan kitab itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ya, maksudnya perkara ini sudah dilaporkan dalam Taurat, dalam Injil bahawa sebenarnya akan berlaku perubahan. Cuma cabaran bagi Yahudi Nasrani ini ialah dia sembunyi-sembunyikan Ustaz. Dia sembunyikan pasal apa? Kalaulah orang tahu kebenaran ini, habislah kita. Kita tak jadi the chosen one, umat pilihan. Padahal umat pilihan kita pun umat Islam bukannya terus terpilih kecuali apabila kita berada pada pertengahan. Dan disambung kepada ayat yang ke-145 itu, dan walaupun engkau memberikan semua ayat kepada orang-orang yang diberikan kitab, mereka tidak akan menurut kiblatmu, sebahagian mereka tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain, dan jika engkau menurut hawa nafsu mereka setelah sampai ilmu padamu, nescaya engkau termasuk orang yang zalim. Ideanya bagi banyak mana pun kalau dah degil juga ya, kerana sombong. Itu sebabnya sombong ni Ustaz ya, kita nak kena minta jauh kerana tak cium bau syurga dalam hadis Nabi. Engkau yang berada di rumah ya, kalau kita rasa macam dia mencabar ya, tetapi kita kena ingat bahawa kita ada Allah ya. Kita akan belajar lagi lah macam mana kita nak bina perkara ini dalam juz yang kedua. Di hujung itu Allah cakap, jika kamu mengikut kepada apa, dan jika engkau menurut hawa nafsu mereka setelah sampai ilmu padamu, nescaya engkau termasuk orang yang zalim. Kat hujung ni innaka ini cakap pada Nabi, sesungguhnya kamu jadi orang zalim. Kalau ada orang kata zaman Nabi, zaman Madinah tu Quran daripada Nabi yang buat. Kalau orang buat tulis buku sendiri Ustaz ya, kalau saya tulis buku sendiri, takkanlah saya nak komen sebenarnya Fazrul engkau ni memang jahat kan, ataupun kamu ni zalim. Tak ada cakap itu kan. Dia cakap yang baik-baik. Impossible ya. Jadi ideanya apa? Sebenarnya Quran ini bukan ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ditulis oleh Nabi, takkanlah teguran demi teguran, kelemahan-kelemahan diberi penekanan. Dan kata Allah di sini, kalau kamu ikut kepada mereka, ada di kalangan orang-orang di zaman musyrik itu, mereka minta kalau tukarkan bukit jadi emas. Ya, kalau ikut pada mereka, maka Nabi digelar sebagai orang yang zalim. Pelajaran untuk saya pada tuan-tuan sekalian, kalau ini berkaitan dengan peer pressure kan, tentang jiran kita, masyarakat kita, kadang-kadang dia tekan pada adik-adik yang sekolah menengah, sekolah rendah, dia tekan, alah takkan tak nak cuba contohnya kan, sekali-sekala contohnya buat ini macam itu je kan. Bagi adik-adik sekalian, jangan ikut pada hawa nafsu kerana kita jadi orang yang zalim. Kita tidak jauh jadi begitu. Jadi daripada muka surat 22 ini, kita ingin ambil paling kurang 3 pelajaran yang boleh kita bawa sampai ke hujung usia kita. Yang pertama, mari kita sama-sama perhatikan, ikut cakap Allah lebih penting daripada ikut cakap manusia semata-mata. Itu yang kita belajar daripada ayat 142 sebentar tadi. Kerana apa? Kerana ikut cakap Allah itu tanda kita mengikut hidayah yang memandu kita ke jalan yang lurus. Yang pertama. Yang kedua, pastikan apa yang dilaksanakan adalah pertengahan, bukan ekstrim. Ya, pertengahan, tapi pertengahan itu perlu berasaskan hidayah dari Allah daripada kitab Al-Quran dan Sunnah, bukan daripada akal. Kerana akal kadang-kadang malah boleh membawa pada ekstrim. Dan yang ketiga, jaga identiti sebagai seorang Muslim dan jangan suka menyerupai orang yang tidak bertauhid, yang mengikut kepada hawa nafsu di ayat 145. Inilah 3 resolusi yang boleh kita ambil bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga dengan kita belajar sedikit daripada halaman 22 ini memulakan semangat kita yang utuh bahawa kiblat kita sekarang ini kiblat yang penuh dengan sejarah, dengan penuh keperitan, dan kita kena jaga kiblat ini dengan mensucikan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Mari sama-sama kita berdoa. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum doa Ustaz, nak respon sikit pada sahabat-sahabat di FB Ustaz. Antaranya Puan Maziah Omar, terima kasih kerana bersama kita. Sekarang pukul 5.40 pagi dari Nottingham Ustaz. Oh, Nottingham. Nottingham, UK Ustaz. Sampai juga kata insya-Allah satu hari nanti. Dan juga peminat saya juga kita, Puan Amanah Mamum dari Germany. Jadi dan juga sahabat-sahabat semua yang diuji dengan kesakitan, yang nak operasi dan sebagainya di seluruh dunia, di mana-mana tempat, sahabat-sahabat kita di Singapura dan sebagainya, mudah-mudahan Allah SWT terus bagi kekuatan pada kita. Amin. Dan semangat kepada kita untuk terus bersama dengan ni hadiah agung daripada Allah Subhanahu
ini, moga-moga ia akan mencerahkan, menyinari seluruh alam dengan title status ummatan wasatan, sebagai umat pertengahan Ustaz, yang tidak ekstrim. Orang cakap Muslim ini ada yang teroris, itu bukan yang daripada Al-Quran. Yang bersama Al-Quran menjadi umat pertengahan.